Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Yusof Ishak pada pagi ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dan alhamdulillah setelah kita cuti sempena bulan Syawal, sampai selesai bulan Syawal kita cuti ni, kita bertemu sekali lagi dalam keadaan yang berbeza, tidak sebagaimana di awal tahun kita belajar iaitu di masjid. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan juga ruang kepada kita dengan keadaan kemudahan yang ada, dapat juga kita masih lagi dapat meneruskan pengajian kita walaupun secara online. Jadi alhamdulillah, tak kiralah apa jua cara, yang penting pengajian kita dapat diteruskan. Baik muslimah, bagaimana pada pagi ini? Sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan kitab Fathul Bari kita? Okey, jangan lupa, dah lama cuti, takut lupa kitab yang mana. Takut tersalah ambil kitabnya kan. Lagi-lagi yang banyak ikuti kuliah Ustazah Sakinah, takut dia terambil kitab daripada untuk masjid lain pula. So untuk Masjid Yusof Ishak, kita gunakan kitab Fathul Bari, kitab wudu jilid yang ketiga. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan hadis-hadis berkaitan wudu. Dan kita sudah berada pada perbincangan bab yang ke-7. Okey, perbincangan bab yang ke-7. Baik, bab kita yang ke-7 pada pagi ini bertajuk membasuh wajah dengan tangan dari satu kali cedokan. Macam mana tu? Okey, jangan risau, kita baca terlebih dahulu hadisnya. Selepas kita baca hadisnya, insya-Allah kita akan faham apa yang cuba dimaksudkan oleh tajuk bab kita pada pagi ini. Baik, hadis kita berada di muka surat berapa? Sila letak di ruangan komen jika ada di kalangan jemaah muslimah kita yang biasa ikuti kuliah ustazah di masjid. Kita berada di muka surat yang keberapa? Sila nyatakan supaya dapat bantu teman-teman yang lain untuk ikuti kuliah kita pada pagi ini, kerana saya bimbanglah mungkin di sana ada jemaah di kalangan muslimah kita yang memiliki cetakan yang berbeza, kemudian muka suratnya berbeza dengan cetakan yang terdapat pada kitab ustazah. Jadi kalau mereka yang memiliki cetakan yang sama dengan ustazah, kita berada di halaman 40. Maknanya muka surat 40, dan hadis kita untuk bab yang ke-7 ini, hadis kita ialah hadis yang ke-140. Okey, baik, kita baca terlebih dahulu hadis ini, nanti kita baca terjemahannya untuk kita fahami apakah yang dimaksudkan oleh yang dimaksudkan pada tajuk bab kita. Jadi hadisnya panjang tahu muslimah. Oleh kerana dia panjang, saya nak mulakannya bacaan hadis ini dari nama perawi di kalangan sahabat, iaitu Ibn Abbas. Jadi saya harap sama-sama kita semua dapat cari sahabat bernama Ibn Abbas dalam kitab masing-masing, dan mungkin boleh dapat di highlightkan ataupun diletakkan tanda garisan di situ untuk sebagai tandalah yang kita akan mulakannya bacaan daripada situ, jadi dapat ikuti dengan lebih mudah pembacaannya. Baik, sila mudah-mudahan sudah jumpa Ibn Abbas, nama sahabat dalam kitab. Baik, An Ibn Abbasin, daripada Ibn Abbas, annahu tawadda'a,
dia bahawasanya dia berwuduk. Faghasala wajhahu, yang mana dia membasuh wajahnya. Okey, Ibn Abbas dia berwuduk pada masa itu, dia membasuh wajahnya. Faghasala wajhahu, akhadha gharfatan min ma'in famadmada biha. Jadi dia pada masa itu dia menciduk air dengan tangannya. Menciduk air dengan tangannya, atau lebih tepat lagi kalau kita rujuk dalam riwayat Imam Abu Daud, nanti kita akan baca riwayatnya, menunjukkan kepada kita Ibn Abbas dia menciduk air itu kan menggunakan tangan kanannya. Jadi bila kita ambil wuduk ni muslimah, kita ambil air itu gunakan tangan kanan kita terlebih dahulu. Okey, gunakan tangan kanan kita ni, letakkan air di telapak tangan itu. Jadi kalau ada baldi digunakan baldi lah, ini maksudnya menciduk tu tadi. Okey, dia menciduk air. Jadi di situ disebutkan kepada kita dengan satu cedokan air dengan tangannya kan, dia pun berkomar-komar dengannya dan memasukkan air ke hidung. Okey, komar-komar dan masukkan air ke hidung. Itu yang sebagaimana disebutkan di sini. Akhadha gharfatan min ma'in famadmada biha wastanshaqa. Kemudian apa Ibn Abbas lakukan? Thumma akhadha gharfatan min ma'. Sekali lagi, dia mengambil satu lagi cedokan air, faja'ala biha hakadha adafaha ila yadihi al-ukhra. Jika lihat di kitab kita, di situ apa katanya? Dia kemudian mencedok air, lalu melakukan seperti ini. Ia merapatkan telapak tangan kanannya dengan telapak tangan kiri, lantas membasuh wajah dengan keduanya. Tadi dah ambil air menggunakan tangan kanan kan, dirapatkan. Okey, jadi kedua-dua telapak tangan itu ada air. Lalu apa dia lakukan? Basuh wajahnya. Okey, dia basuh wajahnya. Begitu dia lakukan. Baik, seterusnya sekali lagi disebutkan di sini, thumma akhadha gharfatan min ma'. Sekali lagi dia mengambil satu lagi cedokan air, faghasala biha yadahul yumna. Lalu dia membasuh tangan kanannya. Kemudian thumma akhadha gharfatan min ma'in faghasala biha yadahul yusra. Sekali lagi dia mengambil satu cedokan air, lalu dia membasuh tangan kirinya. Okey, saya kira jelas ambil air satu kali cedokan, okey, lalu dia basuh tangan kanan. Seterusnya dengan cara yang sama dia membasuh tangan kirinya. Baik. Kemudian setelah itu thumma masaha bi ra'sihi. Kemudian dia pun mengusap kepalanya. Okey, menyapu kepalanya lah, mengusap kepalanya. Thumma akhadha gharfatan min ma'. Kemudian dia mengambil air cedokan sekali lagi farasha ala rijlihi al-yumna hatta ghasalaha. Dalam kitab kita ini disebutkan bahawa dengan air cedokan ini, apa yang dilakukan oleh Ibn Abbas dia memercikkan air cedokan itu pada kaki kanannya. Pada kaki kanannya. Baik, di kitab kita menterjemahkan dengan perkataan memercikkan. Ada juga yang menterjemahkan sebagai menyela-nyela. Maksudnya kaki kita kan, Ustazah minta maaf Ustazah tak boleh tunjuk kaki Ustazah. Tapi bayangkan ini kaki, jadi ada jari jemari kan, maka diletakkan air pada ini sela-sela dulu dengan air pada kaki, pada jari-jari yang terdapat di kaki kita. Dan seterusnya dibasuhlah, dibasuh sampailah ke buku lali. Keadaannya begitu.
Jadi seterusnya tadi kaki kanan kan, seterusnya dia lakukan perkara yang sama pada kaki kirinya. Jadi setelah itu, apa kata Ibn Abbas dalam hadis ini? Dia kata, "Thumma qal hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau." Beginilah saya lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Jadi dia tunjukkan itulah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Okey, kita masuk kepada syarah hadis kita pada pagi ini. Saya tadi saya baca bahasa Arabnya, diselang-seli dengan terjemahan dalam bahasa Melayunya. Ada juga sebenarnya saya sertakan ya di skrin saya dengan terjemahan dalam bahasa Melayu, tapi macam tak best lah ya kalau saya nak buka ini kemudian baca satu per satu di sini. Rasanya penat Ustazah ya. Okey, tak apa. Tadi pun Ustazah dah terjemahkan ya dengan bahasa Arabnya, bahasa Melayunya. Jadi mudah-mudahan dapat diikuti dengan baik. Jika tidak, nanti silalah ya baca dalam kitab masing-masing dan dapat dibuat rujukan ya, mana satu perkataan terjemahnya begini dan begitu. Baik, seterusnya sila terus ya pergi kepada muka surat 42. Kita akan terus masuk kepada syarah hadis. Kita akan bincangkan perkataan-perkataan yang saya pilih untuk diterangkan ya maksudnya ataupun dibacakanlah maksudnya. Kerana apa, perbincangan dalam hadis ini dia tidak panjang dan tidak complicated sebagaimana hadis-hadis kita yang pernah kita bincangkan ketika kita mengadakan kuliah secara fizikal di masjid. Jadi saya pun tidak mahu drag kuliah kita secara online ini, maka seboleh mana saya akan cuba untuk ringkaskan perbincangan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab kita. Jadi mana-mana syarah yang saya rasa sesuai untuk diutarakan ataupun dikemukakan di sini, insya-Allah kita akan bincangkan sedikit sahaja. Okey, baik. Kita lihat kepada perkataan pertama yang kita ingin syarahkan. Baik. Perkataan yang pertama dalam kitab ada haddatsana Muhammad ya, tinggalkan perkataan itu, terus pergi kepada perkataan yang kedua iaitu annahu tawadda. Okey, annahu tawadda, yang bermaksud bahawa dia berwudu. Siapa dia? Di sini jangan lupa dia ini ialah Ibn Abbas. Okey, dia ini adalah Ibn Abbas. Jadi didatangkan kepada kita dengan riwayat Abu Daud. Okey, dengan riwayat Abu Daud yang mana menambahkan redaksi awalnya. Dia begini muslimah, bila kita rujuk dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, ketika Imam Abu Daud meriwayatkan hadis ini, dia memilih hadis yang mana terdapat lafaz yang sedikit berbeza di awalnya. Kalau kita rujuk dalam kitab Sahih Imam Al-Bukhari ini ya, yang menjadi rujukan kita ni, tidak ada perkataan ini. Namun kalau kita baca dalam kitab Sunan Abu Daud, kita akan dapati Imam Abu Daud dia meriwayatkan hadis yang sama, namun di awal lafaznya ada sedikit penambahan. Apakah ia? Baik, sebagaimana yang terdapat di slide saya ini, riwayatnya dalam kitab tersebut dia berbunyi begini. Atuhibbuna an uriyakum kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Jadi di situ Ibn Abbas dia tanya kepada orang yang ada di sekitarnya, adakah mahukah kalian aku perlihatkan kepada kalian bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Jadi dia tanya terlebih dahulu dengan mereka yang ada di sekitarnya. Berbeza kan dengan hadis yang terdapat dalam kitab kita ini. Dalam hadis dalam kitab kita ini tidak ada persoalan yang diutarakan oleh Ibn Abbas kepada mereka. Ibn Abbas terus ambil wuduk. Tapi kalau rujuk dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, ada satu soalan yang ditanya oleh Ibn Abbas kepada mereka. Adakah kalian mahu aku tunjukkan kepada kalian bagaimana Nabi SAW berwuduk? Jadi dia pun minta apa? Okey, fada'a bi'ina'in fihi ma. Fada'a
bi'ina'in fihi ma' faghtarafa gharfatan biyadihil yumna. Ini yang tadi Ustazah kata, menggunakan tangan kanan. Lihat ya muslimah, bila kita rujuk hadis dalam kitab-kitab yang lain, sebenarnya hadis-hadis ini dia menguatkan, lebih menjelaskan ya. Mungkin masa kita baca hadis dalam kitab Imam Al-Bukhari, kita pun tertanya, yelah dia ambil air dengan satu cedokan itu dengan tangan mana? Mungkin kita mempersoalkan sebab tak sebut. Yang cuma disebut di sini ialah dengan tangan. Namun kita ni kebiasaannya bila kita belajar hadis, kita nak tahu lebih lanjut tentang sesebuah hadis, kita perlu rujuk dalam riwayat yang lain. Jadi contohnya di sini kita rujuk dalam riwayat Imam Abu Daud. Okey, dengan jelas dia sebutkan di situ bahawa Ibn Abbas setelah dia tanyakan dengan soalan tadi, dia minta supaya didatangkan kepada dia dengan bekas yang berisi air, lalu dia pun mengambil satu cedokan dengan tangan kanannya. Okey, dan dalam kitab kita juga mendatangkan riwayat daripada Imam An-Nasa'i dari jalur Muhammad ibn Ajlan dari Zaid, disebutkan pada awal hadisnya, tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fagharafa salah baca, fagharafa gharfatan, baca ghurfa, ghurfa dah masuk lain dah, fagharafa gharfatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk dan beliau mencedok air wuduk itu dengan sekali cedokan. Baik, selesai perbincangan untuk perkataan annahu tawadda'a. Kita terus masuk kepada perkataan berikutnya, faghasala wajhahu. Bawa aja, okey, bawa aja, tak jauh mana. Faghasala wajhahu. Maksudnya pun pendek, membasuh wajahnya. Okey, seterusnya kita lihat kepada perkataan yang berikut di situ, perkataan akhaza gharfatan. Ini perkataan yang dari tadi kita baca kan, banyak kali kita ulang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari itu, yang mana kita dapati bahawa Ibn Abbas dalam keadaan itu menunjukkan akhaza gharfatan min ma', akhaza gharfatan min ma'. Kita ulang banyak kali ketika kita baca hadis ini. Jadi apa yang dimaksudkan dengan akhaza gharfatan? Di situ maksudnya ialah kita mencedok air dengan sekali cedokan. Ya, maka diterangkan kepada kita, lafaz ini menjelaskan tata cara pembasuhan, atau dengan kata lain untuk mudah faham apa yang cuba ditunjukkan ya oleh Ibn Abbas itu tadi dengan menggunakan sekali cedokan, ia adalah satu kaedah membasuh ketika berwuduk ataupun cara nak ambil wuduk itu bagaimana. Jadi Ibn Abbas dia tunjukkan ya cara nak ambil wuduk itu bagaimana, ambil airnya bagaimana. Adakah kita ambil buka paip besar-besar, air tu jalan gitu kan? Itu pembaziran, betul tak? Ia pembaziran yang berlaku. Jadi kita boleh buka paip air itu dengan air yang kecil, tadah sedikit di telapak tangan kanan kita ini, sebab kita tak ambil wuduk sebagaimana Ibn Abbas. Ibn Abbas dia mengambil wuduk menerusi bejana, ya, air itu kan yang terdapat dalam bejana je. Tapi kalau kita ikut konteks kita di Singapura, kita mengambil wuduk menerusi air paip. Kita buka air paip tu sikit, janganlah buka sampai macam nak mandi kan. Okey, buka sampai macam nak mandi tu, itu dah memang dahsyat lah. Jadi hadis ini Masya Allah tabarakallah, sekaligus ia menjelaskan kepada kita bagaimana cara kita nak ambil air itu untuk kita berwuduk. Jadi letak sedikit air tu kan, kita buka paip kita dengan air yang kecil lah ya, jangan besar-besar sangat, tak perlu besar-besar. Jadi airnya dengan tangan kanan sedikit tu dah boleh tutup paipnya. Lalu ikut sebagaimana step yang telah ditunjukkan oleh Ibn Abbas tadi. Okey, basuh apa tadi? Komor-komor. Ustazah pun dah lupa dah ya, minta maaf. Basuh komor-komor, basuh hidung. Kemudian sekali lagi ambil, buka paipnya sedikit, buka air paipnya sedikit, lalu tuangkan di tangan. Sekali lagi basuh tangan dan sebagainya. Begitu situasinya. Tak perlu kita nak buka air tu all the way gitu kan, sampailah kita basuh kaki, kita buka je paip tu kan, air
Tak apalah kalau kaya nak bayar ya. Masalahnya kita nak menggalakkan penjimatan air. Okey, janganlah nampak kan bahawa agama kita ni menyuruh kepada pembaziran air tu. Sebab agama ini jika kita belajar dengan betul, kita fahami dengan baik, insya-Allah kita akan dapati memang indah. Cara kita nak beribadah pun taklah sampai berlebih-lebihan, melampau-lampau hingga boleh menyebabkan pembaziran. Jadi caranya begitu. Ambil air dengan satu cedokan, ya, maknanya tak banyak sangat tu. Tak banyak sangat. Sebab kita dah pernah bincangkan, yang penting dalam pengambilan wuduk ialah air diratakan pada anggota wuduk. Basah anggota wuduk itu dengan air yang kena pada keseluruhan anggota wuduk yang disyariatkanlah dalam agama kita. Dia begitu. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada perkataan yang terakhir ya pada pagi ini, iaitu adafaha. Adafaha maksudnya menuangkan ataupun merapatkan. Ini pada keadaan yang mana tadi Ibn Abbas tunjukkan bagaimana dia basuh wajah dia. Okey, bagaimana dia basuh wajah dia. Dia ambil air satu cedokan dengan tangan kanannya, lalu dia rapatkan tangan kiri dia. Okey. Jadi kedua-dua tangan, telapak tangan kita ni kan, air tu ada pada kedua-duanya. Barulah dia basuh wajah dia dengan kedua-dua telapak tangannya. Jadi begitu. Ini maksud adafaha dalam hadis ini. Okey, tapi sebenarnya ada banyak ya perkataan-perkataan yang lain, tapi bagi Ustazah tak berapa penting sangatlah. Sama juga yang ringkas-ringkas sahaja ya. Dan penyerangan-penyerangan di sini lebih kepada hal-hal yang membincangkan tentang hujah-hujah terhadap air dan sebagainya. Tak punya masalah kita tinggalkan saja perbincangan itu. Namun yang penting, apa sebenarnya yang ingin disampaikan dalam hadis ini, sehingga Imam Al-Bukhari memuatkan ia dalam satu judul bab yang khusus. Okey, tadi Ustazah tak baca syarah judul bab, betul tak? Sengaja tak baca tu. Sebab apa? Kita nak bawa perbincangannya ke belakang sedikit. Okey, baik Muslimah, sila rujuk kembali di muka surat kita yang ke-41 untuk kita lihat syarah judul bab. Dia begini. Ketika Imam Al-Bukhari di sini dia letak satu bab yang membasuh wajah dengan dua tangan dari satu kali cedokan, itu kan, bab membasuh wajah dengan dua tangan dari sekali cedokan. Maka di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia jelaskan kepada kita, maksud Al-Bukhari adalah mengingatkan bahawa tidak diisyaratkan harus mencedok air dengan dua tangan sekaligus. Dia faham? Ya. Dia buat bab ni untuk memberitahu kepada kita, bila kita nak basuh wajah itu, nak ambil air untuk basuh wajah, tak perlu untuk kita ambil air dengan kedua-dua tangan kita. Okey, ambil air dengan kedua-dua tangan kita, basuh wajah. Tapi cukup dengan sekadar satu kali cedokan air. Okey, satu kali cedokan air. Okey, saya ulang lagi. Kemudian sebagaimana tadi, adafaha ila yadihil ukhra. Kalau ingatlah perbincangannya. Lalu dia pun menuangkan ataupun dia merapatkan. Kena angkat sikit tangan, takut tak nampak tu . Dia pun merapatkan tadi kan tangannya. Dia tuangkan pada tangan sebelah ini sehingga kedua-duanya kena air, baru dia basuh wajah. Maknanya Imam Al-Bukhari ingin beritahu kepada kita, ketika kita mengambil wuduk untuk membasuh wajah itu tadi, tak perlu kita ambil dengan dua-dua tangan kita ni. Tak perlu ambil dengan dua-dua tangan. Dengan sekali cedokan, menggunakan tangan kanan sudah memadai. Okey, saya harap boleh faham ya keadaan itu.
Baik, seterusnya di sini dijelaskan kepada kita bahawa beliau rahimahullah juga mengisyaratkan kedaifan hadis yang menyebutkan bahawa Nabi SAW membasuh wajah dengan tangan kanannya. Ada hadis-hadis yang lain lah ya di situ Muslimah, yang dikatakan ada di kalangan para ulama yang menggabungkan hadis yang dhaif dengan hadis yang sahih ini, dan saya pun tidak mahu merumitkan perbincangan kita ya pada pagi ini. Yang penting pegang ni tujuan perbincangan hadis kita pada pagi ini, ya, untuk menjelaskan kepada kita bahawa tidak perlu kita mencedok air dengan dua tangan sekaligus untuk membasuh wajah kita. Memang betul lah kita tak boleh nak basuh wajah kita dengan satu tangan, betul tak? Tak boleh. Ia perlu kepada kedua-dua tangan, telapak tangan kita ini. Tapi adakah pada waktu kita nak basuh wajah kita ni, kita perlu menggunakan kedua-dua telapak tangan menadah air ataupun mencedok air daripada bejana? Jadi menurut kepada hadis yang ditunjukkan oleh Ibn Abbas, ya, dalam bab kita yang ketujuh ini, bagaimana cara Nabi SAW membasuh wajah? Ketika Nabi mengambil airnya itu, satu kali cedokan air, didapatkan tangan, okey, airnya dituangkan, kedua-dua telapak tangan itu basah dengan air, baru dibasuh wajah. Situasi sedemikian. Jadi kesimpulan hadis kita pada pagi ini kita lihat begini. Ambil air di sini, okey. Yang nak disebutkan ialah bagaimana mengambil air untuk membasuh wajah kita. Ambil air dengan satu tangan terlebih dahulu. Tangan mana? Tangan macam sekolah tadika ya. Tangan mana anak-anak? Okey, tangan kanan. Okey, tangan kanan. Ambil air dengan satu tangan terlebih dahulu, iaitu tangan kanan kita. Merapatkan ataupun menuangkan ke tangan kiri. Jadi kita rapatkan tangan kita ni sehingga air itu juga terkena pada tangan kiri kita. Baru kita basuh wajah dengan dua tangan tu tadi. Ini sebenarnya maksud yang ingin disampaikan dalam bab ini. Hadisnya memang panjang, tetapi intipatinya, maksud perbincangannya sebenarnya ringkas sahaja. Jadi saya pun tidak mahu merumitkan perbincangan masuk bab nahwu saraf ke, masuk bab fiqh yang lain ke apa kan. Nanti makin rumit, makin panjang, makin lama kuliah kita pada pagi ini. Okey, jadi ringkas-ringkasnya sahaja, mudah-mudahan dengan perbincangan yang ringkas ini dapat difahami. Ya. Okey, saya nak buka untuk sesi soal jawab pun susah juga. Mudah-mudahanlah ya dapat difahami. Ya, insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan untuk membincangkan hadis yang berikutnya di bab kita yang ke-8. Hadisnya ringkas juga, perbincangannya hadisnya tak ringkas, hadisnya panjang. Tapi ringkas. Apa hadisnya? Kita tunggu perbincangan pada minggu hadapan. Okey Muslimah, saya tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.